أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Syada la ilaha illallah, syada Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bertemu dalam My Quran Time, baca faham amal pada halaman 530 pada hari Jumaat penuh barakah ini. Kita doakan pada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah memimpin kita dan terus kita banyakkan berselawat pada hari ini. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terus kita mendapatkan semangat perjuangan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan inilah intipati apa yang kita akan baca pada hari ini bersama Al-Fadhil Ustaz Tirmizi Ali. Khabar Ustaz? Baik, alhamdulillah. Safa khabar? Alhamdulillah Ustaz ya. Kita berada pada hari Jumaat ini. Kita harapkan, kita doakan terus Allah berkati kita bersama dengan tuan-tuan yang berada di rumah, terus committed ya, belajar al-Quran, terus kita membaca ya. Bagi yang sudah pun membaca surah Al-Kahfi pada hari ini, teruskan kita berdoa. Alhamdulillahillazi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Segala pujian bagi Allah Tuhan yang menurunkan kitab kepada hamba-Nya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad yang tidak ada kebengkokan, meluruskan cara berfikir dan berperasaan kita. Hari ini kita mulakan dengan doa subhanakala ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim rabbi zidni ilma. Kita saksikan apakah sinopsis halaman 530 pada hari ini, iaitu pada ayat yang ke-28 hingga 32 kita akan menyambung kisah Nabi Saleh yang diingatkan ya, nuzur sebagai satu peringatan kepada kita, diikuti dengan kisah kaum Nabi Lut ya pada ayat 33 hingga 40, diikuti juga seterusnya kaum selepas itu iaitu Firaun, keluarga ataupun bala tenteranya bersama dengan Nabi Musa alaihi salam pada ayat 41 hingga 42, dan ayat 43 hingga 49 kecaman terhadap orang musyrik daripada kalangan kaum kafir Quraisy dan balasan bagi mereka yang menderhaka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mari sama-sama kita baca ayat 28 hingga 40 terlebih dahulu ya. Kita akan bertemu dengan walaqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Kita sudah bincang, tapi kita akan bincang sekali lagi ayat ini yang berulang pada ayat 40 sebentar lagi. Ayat 28 hingga 40 bersama Fadil Ustaz Tirmizi. Silakan. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Fadil Ustaz Fazrul, penonton sahabat-sahabat Al-Quran yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala, pada kali ini dapat kita bersiaran, bertemu dalam My Quran Time baca faham amal. Insya-Allah kita meneruskan lagi pengajian kita daripada suratul Qamar. Yang mana hebatnya surah Al-Qamar, bayangkan di tempat berhenti dipenuhi dengan hujungnya pada huruf-huruf ra sahaja. Maka bila huruf ra sahaja, sudah pasti huruf ra ni dia tak boleh lari daripada sama ada tebal ataupun nipis, sama ada tebal ataupun nipis, dan ada keadaan-keadaan hal keadaan dia boleh baca dalam dua keadaan. Jom maka kita sempurnakan bacaanlah huruf ra ni. Ra ni huruf yang ada ketika datang tebal seperti baris atas ra, ru, baris bawah dia nipis. Tu kita kata kaedah yang asas, atas dan depan tebal ra, ru. Adapun ra bila baris bawah ri, dinipiskan bunyinya. Kemudian bila dalam keadaan dia mati pula, ni banyaklah keadaan dia. Okey, maka kita akan cuba baca daripada ayat yang ke-28 hingga ayat yang ke-40
Suratul Qamar. Jom sama-sama kita baca. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت قوم لوط بالنذر إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر صدق الله. Surah Al-Azim, gitulah bacaan daripada ayat 28 hingga 40 untuk sama-sama kita beri perhatian menyambung kepada kisah, ya, kisah yang telah pun kita lihat pada hari semalam, iaitu kisah Nabi Saleh yang diutuskan kepada kaum Thamud, ya, dan banyak kali berulang kisah ini di dalam Al-Quran, tetapi dalam surah Al-Qamar ini ada sudut pandang yang perlu kita beri perhatian, iaitu sudut pandang bahawa segala kisah ini adalah satu kisah yang dibawakan dalam Al-Quran, Quran yang telah dimudahkan untuk diambil pelajaran, dan Allah menggunakan perkataan apa? Muddakir. Nanti kita bincang balik semula insya-Allah mengapa muddakir bukan mudzakir. Baik. Pada ayat yang ke-28 Allah menyatakan wa nabbihum annal ma'a qismatun bainahum. Sesungguhnya, dan beritahulah kepada mereka bahawa air itu dibahagi-bahagikan bahagiannya. Ada bahagian untuk unta yang menjadi mukjizat daripada Allah untuk Nabi Saleh, ya, pada waktu itu, dan juga kepada binatang ternakan orang lain, Ustaz, ya. Pasal bila mereka ada binatang ternakan, mereka harapkan setiap hari ada air untuk binatang ternakan mereka. Tetapi bila unta ni dia minum banyak sangat, Ustaz. Minum banyak sangat unta lah, ya. Bila minum banyak sangat dia agak mengganggu kepada binatang ternakan mereka. Tetapi memang Allah nyatakan wa nabihum, beritahu pada mereka bahawa sebenarnya memang ada bahagian
mereka sendiri yang meminta mukjizat. Bila dapat mukjizat, ada komitmen. Ya, ada komitmen. Kita ada mukjizat al-Quran, bukannya kita baca sekadar baca, tapi ada komitmen, ada kewajipan untuk kita bahagikan masa kita mengikut panduan daripada mukjizat. Maka kali ini mereka kena bahagikan, okey, hari ini hari baik binatang ternakan mereka, besok air itu untuk unta Nabi Saleh. Kullu syirbim muhtadar, ya, iaitu masing-masing ada giliran untuk minum tersebut. Jadi tak perlu Nabi Saleh perlu menjaga kepada untanya, ya, kerana apa? Kerana memang dah masanya unta itu perlu beri peluang. Maka apa yang berlaku? Mereka tak puas hati. Mereka fanadau sahibahum, mereka menyeru pada kaum mereka, fata'ata, lalu dia dipukul kepada unta tersebut, fa'aqab, ya, iaitu dibunuh ataupun disembelih kepada unta tersebut. Maka di sini apa yang kita belajar, ya, pada ayat yang ke-29 ini, menurut kepada Ibnu Ashur, pelajaran yang kita boleh dapat ialah sahibahum ini, Ustaz, ya, kaum mereka ataupun sahabat mereka lah. Sahabat mereka menyeru kepada salah seorangnya untuk membunuh kepada unta tersebut, nak menunjukkan bahawa sahabat mereka ini redha kepada perbuatan untuk melawan kepada mukjizat, melawan kepada Allah, melawan kepada Nabi Saleh, iaitu dengan suruh salah seorang daripadanya itu membunuh. Kalau dalam surah fa'aqaruha, Ustaz, ya, kat sini fa'aqar, dalam surah lain fa'aqaruha, mereka menyembelih sama-sama. Padahal yang buatnya seorang je, ya, tak adalah semua orang pergi menyembelih unta tersebut, tapi Allah menggelarkan fa'aqaruha, ya, dalam ayat ni fa'aqar seorang saja yang buat, tapi digelar semua menyembelih disebabkan apa? Kerana sahabat-sahabat ini, ya, mereka bersekongkol dalam perkara kezaliman ini. Itu sebabnya dalam zaman kita ini, apabila ada orang yang buat salah, kalau kita diam sahaja ataupun kita bagi maklumat untuk orang ini berbuat salah, maka kita juga adalah orang yang bersama redha tentang perkara itu juga adalah satu kesilapan yang perlu kita elakkan. Ada orang nak rasuah, kita senyapkan maklumatnya. Ada orang nak menipu, malah kadang-kadang memberitahu, ya, rahsia-rahsia tender dalam sesuatu tempat untuk pihak tertentu sahaja mendapat projek. Itu adalah maklumat ataupun ahli yang bersekongkol yang akan diazab juga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Fa kaifa kana adabi wa nudur, mengapa betapa dahsyatnya azabku dan juga peringatan ini. Allah ingatkan, ya, bahawa pada peristiwa ini ada azab, ya, ada peringatan untuk orang yang bersekongkol dalam perkara keburukan. Inna arsalna, ayat yang ke-31, inna arsalna alaihim sayhatan wahidah. Apa yang berlaku pada mereka, azab yang diberikan pada mereka ialah satu suara keras, ya. Ada yang kata bahawa macam suara supersonik, Ustaz. Suara supersonik ni kalau jet ni bukan kapal terbang, ya, jet yang tinggi tu kan, yang kita tengok ada garis kat atas tu. Mengapa dia tak boleh turun ke bawah? Kerana kalau dia turun bawah saja kerana terlampau laju, bunyinya itu sahaja sudah boleh memecahkan kepada cermin-cermin yang ada di bangunan di KLCC contohnya. Itu sebabnya mereka jet ini tak boleh turun ke bawah kerana bunyi supersonik. Maka bunyi supersonik inilah sebenarnya sayhatan wahidah. Bila berbunyi sahaja, Allah tak hantar burung ke, tak hantar apa-apa, Allah hantar bunyi sahaja, fakanu kahashimil muhtadhir, dia seperti batang pokok yang dah kering, yang dah hancur, bergelimpangan, habis mereka hanya dengan bunyi saja, Ustaz, ya. Tak payah hantar hujan, tak payah hantar apa, bunyi sahaja boleh mengazab kepada sesuatu kaum. Pelajaran untuk kita bahawa sebenarnya jangan dikecilkan walaupun sekecil COVID-19. Bagi kita zaman ini, Ustaz, ya, Allah hantar COVID-19, kita terkejut, ya, dan itu adalah satu ujian, ya. Kalau kita makin dekat dengan Allah, makin dapat COVID ini, kita makin lagi sedar pada Allah, itu adalah tanda bahawa kita ini benar-benar ingin beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah berikan ayat yang berulang yang kita lihat pada sebelum ini, ayat yang ke-17, walaqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal mim muddakir, ya, iaitu kami telah mudahkan al-Quran untuk dibaca, Ustaz, ya, dibaca, dihafaz, difahami. Fahal mim muddakir, mengapa tidak diambil pelajaran? Allah ingatkan perkara tersebut. Muddakir kita dah bincang sebelum ni, dia sepatutnya fahal mim mudzakir. Mudzakir, tapi susah nak sebut, Ustaz.
mudzakir kan. Kemudian mudzakir pun kena terhenjut-henjut ya. Jadi mudzakir itu terus ditukarkan kepada yang lebih mudah disebutnya, iaitu muddakir. Dan bila mudah disebut, Allah kata buat sedikit saja usaha, insya-Allah kita akan dapat pelajaran yang banyak daripada al-Quran. Tapi kena usahalah ya, kena usaha, bukan sekadar kita duduk saja ya, macam makan ustaz ya, duduk je harapkan nasi masuk mulut tu, itu memang ya. Tapi kalau kita buat sedikit, angkat tangan dan masukkan nasi ke dalam mulut, kenyang dengan izin Allah, maka al-Quran ini kena dengar sedikit, ikuti program My Quran Time contohnya, kelas-kelas ustaz yang ada, tak faham kita tanya ya, maka itu adalah proses untuk kita selalu mendapat pelajaran daripada al-Quran. Kisah seterusnya, kalau tadi kisah Nabi Saleh bersama dengan kaum Thamud, kali ini kita baca sekali lagi ayat 33 sehingga ayat 34, kisah Nabi Lut. Dan ada pelajaran penting, kita nak lihat kepada perkataan najainahum. Apa pelajaran untuk kita? Ayat 33 34 bersama Ustaz Tirmizi. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih Fadil Ustaz Fazrul. Tengoklah dengan sudut ayatnya pun semua berarti dengan ra belaka. Tadabbur juga dia punya dimensi ataupun bunyi pun lain dah bagaimana sebutan-sebutan tu, subhanallah, yang mana kita mengakui kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala. Benarlah orang yang meragui bila datangkan surah semisal dengan Quran, dan katalah satu surah satu ayat pun memang nampak dah bukan Quran. Dan dia kalau buat pantun Ustaz 4 kerat pun susah nak buat. Allah. Kan? Ini berapa ayat ni? Hujungnya 55, hujungnya ra. Subhanallah. Masya-Allah. Subhanallah. Walaupun mungkin kita kadang tak tahu rahsia dia apa, tapi kita tetap mengakui kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala. Apatah kalau kita dapat tadabbur ayat sebagaimana yang dicerahkan oleh Ustaz Fazrul. Ayat 33 dan 34. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. كذبت قوم لوط بالنذر إنا أرسلنا عليهم حاصبا Sadaqallahu azim. Kaum Lut juga telah mendustakan peringatan-peringatan itu. Sesungguhnya kami kirimkan kepada mereka angin ribut, iaitu hasiba illa ala Lut najainahum bisahar, ya, iaitu Nabi keluarga Lut sahaja yang tidak dihantar dengan azab tersebut. Allah nyatakan najainahum, kami menyelamatkan mereka pada waktu sahur ataupun pada waktu pagi, ya, akhir malam. Maka di sini kita belajar bahawa kalau ayat 33 itu bin nutur, Nabi Lut ini dia bukan sekadar beri satu peringatan, tapi peringatan, bukan sekadar nazir, tapi nutur, peringatan, dan itulah tugas kita juga, ya, untuk sama-sama kita mengingatkan anak kita, mengingatkan kawan kita, mengingatkan walaupun mengingatkan ini kadang-kadang dia menyakitkan hati, ya, dia mengguris rasa, tetapi untuk kebaikan yang lebih baik. Maka itu yang dibuat oleh Nabi Lut kerana nak mengelakkan daripada azab. Dan pada ayat yang ke-34, inna arsalna alaihim hasiba, mereka itu bila dah diberi peringatan tetapi tidak juga degil, maka pada waktu itu dihantar hasiba, angin yang berbentuk batu, ya, batu kecil, ya, yang sampai kepada mereka, kecuali kepada keluarga Lut diselamatkan, diminta untuk pergi pada waktu malam keluar, agar itu yang disebutkan oleh para malaikat, ya, malaikat sampai bertemu dengan Nabi Ibrahim, beritahu dapat anak, kemudian pergi ke kaum Nabi Lut, kepada Nabi Lut untuk keluar daripada kawasan tersebut, kerana sesuatu kawasan itu, tuan-tuan sekalian, dia akan selamat bila ada orang beriman. Seperti mana di Mekah itu, walaupun ada musyrik pada awal dahulu, bila ada Nabi Muhammad, bila ada orang beriman, maka selamat. Bila mereka keluar sahaja, maka itu adalah masa untuk dihancurkan bagi sesuatu kawasan. Itu sebabnya kita jangan memandang rendah kepada orang yang berbuat baik, orang yang beriman. Dan di ayat 34 itu Allah cakap wa najainahum bisahar, Allah selamatkan mereka itu pada waktu pagi.
Diikuti pada ayat 35, ni'matan min indina, Allah tekankan ini adalah satu nikmat yang besar. Menurut seorang ulama Al-Biqai, dia menyatakan bahawa antara nikmat dapat sesuatu perkara dengan nikmat dijauhkan daripada azab, sebenarnya kita kena amat bersyukur dengan dijauhkan daripada azab. Cuba kita bayangkan kalau katakan ada gempa bumi misalnya, ataupun banjir, ataupun pelbagai perkara ujian, bila kita terelak macam sekarang lah, kita boleh dengar Quran Time, kita boleh buat production untuk kita bersama dengan tuan-tuan. Sebenarnya ini kerana kita terelak daripada ujian ataupun azab besar, dan ini nikmat yang perlu kita syukuri. Tak sakit gigi dengan ada gigi. Kan, sebenarnya tak sakit gigi itu amat nikmat ustaz ya. Betul. Kerana bila ada gigi tapi sakit, wah, yang itu kalau boleh kita nak ada gigi dan tak sakit. Itu adalah cara kita untuk terus menghargai Allah, membawa kepada perkataan pilihan kita saksikan, iaitu sahaba, ya, menyerit ataupun menarik. Ya, perkataan ini kita akan jumpa sebentar lagi apabila kita pergi kepada ayat bahagian yang kedua nanti, bagaimana peristiwa mereka yang diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, 11 kali disebut di dalam Al-Quran, dan kalau kita lihat benar-benar bahawa perkataan sahabat ini ada pada ayat yang ke-48. Nanti kita akan baca, tapi apa maksudnya? Pada hari mereka diseret finnar ala wujuhihim. Mengapa jadi begitu? Nanti kita saksikan selepas kita berehat My Quran Time, baca faham amal insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Sadaqallahul azim. Dan sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran untuk peringatan, maka apakah ada orang yang mahu mengambil pengajaran? Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Inilah ayat-ayat yang sentiasa diulang, yang dicerahkan oleh Ustaz Fazrul tentang bagaimana manusia hendaklah sentiasa mengambil peringatan daripada Al-Quranul Karim, kerana inilah Al-Quran bukan sekadar bahan untuk dibaca, yang lebih daripada itu inilah merupakan panduan wahyu. Orang yang mengikutinya sudah pasti akan mendapat kebahagiaan. Maka carilah kebahagiaan dengan Al-Quran. Alhamdulillah sahabat-sahabat sekalian, kita sebelum kita nak masuk bahagian kedua, hujung-hujung daripada suratul Qamar, kita nak ngaji sikit tajwid pada hari ini. Kita lihat di slide kita. Yauma yushabuna fin nari ala wujuhihim dhuqu massa saqar. Ini ayat kedua terakhir yang akan kita baca pada muka surat ini, iaitu ayat 48. Sempurnakan sifat tebal dan nipis pada huruf ra. Di sini ada dua lah huruf ra. Pertama, yauma yushabuna fin nari, ra baris bawah dibaca nipislah, ala wujuhihim dhuqu massa saqar. Massa saqar, maka ra itu dibaca dengan tebal ketika wakaf, kerana ra tu bila mati tengok sebelum dia berbaris di atas, maka dibaca dengan tebal. Massa saqar. Adapun ra yang di awal tu yauma yushabuna fin nari, ri, jangan ri. Ada juga baca yauma yushabuna fin nari ala, ri, tak boleh ri. Ada setengah orang dia ngajar kena senyum, nak sebut ra bagi bawah nipis ni kena senyum.
Jadi kadang terlebih senyum juga. Ada yang setengah kata jangan ajar senyum, nanti dia baca Quran jadi payah pula, nak kena senyum masam payah. Huruf tebal kena masam to, huruf nipis kena senyum ri. Itu semuanya itulah tu kaedah supaya mungkin masing-masing punya cara untuk nak memudahkan, tetapi bukan itu asasnya. Baris bawah Allah ya mati, huruf yang berbaris bawah seperti mana kita sebut ya mati macam ni, ya di mana tengah lidah kita kan, i b t c g begitu saja, tak perlu sampai b c kalau macam ni Mustafa b payah nak sebut kan Allah b Allah payah sikit nak sebut. Jadi kita nak berpindah daripada senyum ke tebal nipis jadi payah. Sebenarnya dia tidak sampai macam tu sekali. Okey. Baik, kita cuba praktikal sebelum kita sambung bacaan. Yauma yushabuna fin nari ala wujuhihim dhuqu massa saqar. Sadaqallahul azim. Allahu akbar. Terima kasih ucapkan pada Ustaz Tirmizi untuk sama-sama mencerahkan tentang cara bacaan Ustaz ni. Memang kalau dia berubah-ubah huruf tu kadang-kadang dia memang nak jaga mulut tu betul. Agar dapat keluarkan huruf yang betul itu betul. Dia mencabar sedikit ya. Dan lebih daripada itu ada juga bacaan bagi sesuatu perkataan itu ada banyak cara pula Ustaz ya. Sama ada boleh jadi tebal, nipis kerana kita tahu surah ini penuh dengan ra di hujungnya. Betul. Jadi mungkin Ustaz nanti boleh cerahkan sikitlah ayat 39 ya, pasal hujung dia tu wanuzuri kan. Dia kalau maksudnya itu peringatanku. Dia ada ya sebenarnya ada ya ada tapi ya. Telah dihazafkan kat situ kan, telah dipotong betul, jadi nun zal ra. Tapi bacaannya macam mana tu? Maknanya maksudnya asalnya itu wanuzi peringatanku. Dia bukan peringatan saja daripada siapa? Kan. Sebenarnya itu dia daripada Allah. Pasal sebelumnya ada azabi. Ada ya kat situ. Tapi hujung tu dia dah padam. Masya-Allah, cantik bahasa Arab Safar. Memang cantik. Dan kalau dari sudut bacaan Safar memang sini ada dua wajah. Boleh baca dengan tafkhim, ya juzu baca dengan tafkhim, harus baca dengan tebal dan harus baca dengan nipis ra di sini. Tapi jangan jangan tertukar ya, an-nuzur tak termasuk, kalimah nuzur saja. Ada alif lam tu dia tak ada ra di belakang kan. Jadi kalimah nuzur sebenarnya banyak. Tadi saya baca dengan tebal semua. Sebelum muka surat sebelum pun ada, kalau kita lihat pada ayat yang ke-18 kan, 16 semua kalimah wa nuzur boleh dibaca dengan dua wajah, tebal dan nipis. Kalau tebal wa nuzur, kalau nipis wa nuzur, lembut je macam fadhuku azabi wa nuzur, itu nipis. Fadhuku azabi wa nuzur dibaca dengan nipis. Kalau tebal wa nuzur, tebal. Sebab apa tebal? Sebab nisbah sebelum pada ra mati tu bagi depan. Sebab apa nipis? Sebab asal kalimah ni wa nuzuri, ada ya mati yang dibuang, ya mahdzufah yang dibuang selepas itu. Maka sebenarnya kalau ditanya mana aula dibaca dengan nipis. Dibaca dengan nipis. Saya baca tebal tadi, minta maaf tadi saya baca tebal, tapi boleh baca dua wajah, dua cara bacaan. Aula baca dengan nipis sebab kalau kita sambung kita akan baca nipis. Contoh fadhuqu azabi wa nudhuri wa laqad, contoh kita baca dengan sambung, dia akan jadi nipis sebab asal baris bawah. Maka sini boleh baca dengan dua wajah insya-Allah ya. Dan sebenarnya bila ustaz baca tebal dia jadi nuzur, itu peringatan itu jadi azim ya. Dan kalau wa nuzuri, kalau lembut ataupun nipis, maksudnya ialah kita kena merendahkan diri. Dia cara baca tu menyebabkan hati kita, pasal kita tahu bahawa peringatan itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita rasa kecil dan kerdil, kena baca pun dengan cara kecil dan tipis ustaz ya. Jangan baca dengan tu. Jadi ada dua perasaan bergabung dalam satu perkataan, dan cara bacaan pun dua ya. Jadi kalau imam baca tebal, kita rasa ya Allah peringatannya besar. Jangan pandang kecil pula pada peringatan. Tapi walau wan nudhuri tadi tu, wan nudhur, ia maksudnya peringatan tu tak besar, tapi kita ni kecil rasa okey ya Allah, engkau bagi banyak kali tu, kalau aku ni tak ambil peringatan juga teruk sangatlah ya Allah ya, mohon engkau ampunkan. Jadi kita nak baca sekali lagi ayat 38 dan kita teruskan sehingga ayat 49. Kali ini ayat 39 dulu Ustaz, kita cuba yang nipis punya ya, secara rasmi ya. Secara rasminya. Baik, kita teruskan. Masya-Allah. So ada beberapa tempat fi iddati mawadhi' kata para ulama, beberapa tempat dalam ayat ada kalimah wa nuzur,
bukan bin, bukan an-nuzur yang tak ada alif lam. Wa nuzur boleh dibaca dengan dua cara bacaan, tebal dan nipis, dan kita baca dengan nipis insya-Allah. Wa nuzur nipis bunyi itu. Bezanya sedikit saja. Baik, kita baca ayat 38 hingga 49. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَلَقَدْ صَبَّحَهُم بُكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِرٌّ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كُلِّهَا فَأَخَذْنَاهُمْ أَخْذَ عَزِيزٍ مُقْتَدِرٍ أَكُفَّارُكُمْ خَيْرٌ مِّنْ أُولَئِكُمْ أَمْ لَكُمْ بَرَاءَةٌ فِي الزُّبُرِ أَكُفَّارُكُمْ خَيْرٌ مِّنْ أُولَئِكُمْ أَمْ لَكُمْ بَرَاءَةٌ فِي الزُّبُرِ أَمْ يَقُولُونَ نَحْنُ جَمِيعٌ مُّنتَصِرٌ سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهَى وَأَمَرُّ إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ ذُوقُوا مَسَّ سَقَرَ إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ. Sadaqallahu a'lam. Surah Al-Azim, gitulah bacaan daripada ayat 38 ya hingga ayat yang ke-49, di mana apabila kita sudah pun melihat kepada kisah Nabi Lut, Allah menyatakan salah satu ataupun nikmat yang perlu dihargai bila kita dijauhkan daripada azab, ya, najainahum bisahar pada ayat 34 yang dibaca sebentar tadi. Dan dalam ayat 36 Allah menyatakan walaqad anzarahum batsyatana, ya, kami telah mengingatkan mereka tentang azab, ya, tentang azab. Batsyatana ini dalam bentuk mufrad ataupun singular, ya, kerana apa? Kerana satu sahaja azab pun sudah mengerikan, ya, apatah lagi kalau banyak. Tetapi ada orang yang fatamarau, mereka itu mendustakan yang kaum Nabi Lut ini, Ustaz, ya, dia mendustakan, dia kata tak ada apalah, Nabi Nuh lah apa sebagainya ni, maka mereka meragukan dengan segala bin nuzur. Yang ini baca tebal, Ustaz, ya, pasal ini adalah alif lam, ya. Ini memang khas, peringatan ini bukan daripada lain, tetapi ia datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Alif lam itu maksudnya definite, datang daripada Allah. Jadi ia melambangkan kepada azim, ya, kehebatan yang perlu kita rasakan dalam hati kita. Mudahnya kalau katakan kita tak sampai ke zaman Nabi Lut, kita zaman ini sekarang ni waktu hujan, Ustaz, ya, hujan ais yang kecil-kecil tu, yang bukan hujan biasa. Hujan biasa pun kita naik motor tak payah pakai apa yang ada pelitup muka tu, tutup muka. Kalau kita jalan di waktu hujan, pop itu pun dah rasa sakit. Belum lagi hujan yang batu tu, apatah lagi kalau kita bercakap tentang diberikan kepada mereka hasiba, ya,
bertubi-tubi, itu adalah satu azab yang amat dahsyat. Walaqad sabbahahum, ya, mereka berlaku perkara itu pada waktu subuh, dan azab itu datang terus menerus. Ayat 38. Mengapa penting perkataan mustaqir itu? Kerana kalau kita kena sikit-sikit itu, kita mungkin boleh lari, boleh masuk dalam rumah apa sebagainya, kan. Tetapi kalau dah bertubi-tubi sampaikan tak lepas-lepas, di mana sahaja kita berada berlaku perkara tersebut, ini Allah gunakan perkataan fadhuqu azabi wa nuzur. Ya, ayat yang ke-39 ini, rasakan azabi, azabku, dan peringatan-peringatanku. Ayat ini berbanding dengan kaum lain, ustaz, ya, digunakan perkataan apa? Perkataan mereka, fa kaifa kana azabi wa nadhir, ya. Tetapi bagi kaum Lut ini Allah kata fadhuku, terus Allah cakap direct kepada kaum Lut itu. Pasal apa? Pasal dia kalau katakan ayah dia marah kepada seseorang, dia akan cakap apa? Dia tu rasakan dia, kan. Betul. Dia rasa macam tu. Tapi kalau katakan dia marah sangat, dia tak sempat cakap dia, terus je kamu rasakan, kan, dah marah sangat kepada si anak tersebut, tak sempat nak corner, nak pergi cakap dalam lain. Yang ini dalam ayat 39 ini Allah menunjukkan amat murka kepada mereka. Kerana apa? Dalam aktiviti LGBT homoseksual mereka itu, dalam kederhakaan mereka merasakan ini adalah nikmat. Mereka rasakan, wah, ini adalah cara kami, biar kami yang menentukan apa yang kami nak buat di kalangan LGBT ini, homoseksual ini. Kerana mereka merasakan nikmat dalam membuat derhaka itu, Allah kata rasakan, ini adalah azab, ini adalah satu perkara yang amat pedih ketika kamu merasa nikmat pada amaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini penting diberi perhatian, dan Allah menyatakan ini Quran telah dimudahkan untuk diambil peringatan. Fahal mim muddakir, mengapa kumpulan LGBT bila dah tengok kisah ini, mengapa tak ambil perhatian? Mengapa orang-orang di sekitarnya tak ambil perhatian? Quran dah dimudahkan. Quran bukan nak menyusahkan. Ada yang kata ustaznya, Quran ini memang memudahkan, jadi kami nak pilih apa yang mudah bagi kami, kami pilihlah. Dia bukan begitu. Kok tu pula? Itu pula. Dia, Quran ini dimudahkan untuk ambil pelajaran, dan pelajaran itu kita amalkan untuk hidup kita jadi lebih mudah ke depan. Bukannya kita boleh main pilih-pilih saja. Rasanya yang homoseksual ini, LGBT ini, kami rasa, kami suka, kami telah dilahirkan, dia pandai buat teori sendiri. Maka itu adalah cara tafsiran, kefahaman yang songsang, dan itu yang diberi amaran oleh Allah Subhanahu Wa Taala berkali-kali kisah Nabi Lut ini di dalam Al-Quran. Apa kisah seterusnya, Ustaz? Ya. Kisah Firaun, ya. Kita baca sekali lagi ayat 41 pada ayat 42. Kalau katakan kisah Nabi Lut ini, mereka ini Allah marah sangat. Firaun ini macam mana pula peringatan bagi orang yang gila pangkat? Bagi tuan-tuan, kalau ada kawan yang ada pangkat besar, kena baca kisah Firaun ayat 41, 42 untuk kita sama-sama lihat, mengambil pelajaran. Silakan Ustaz. Baik, kita baca ayat 41 dan 42, kisah Firaun yang masyhur di kalangan kita semua. Kisah ini banyak sebut dalam Quranul Karim. Sudah pastilah supaya kita berjaga-jaga diri kita tidak ada penyakit, sebagaimana penyakit yang ditimpa oleh Firaun. Bukanlah fizikalnya, tetapi penyakit yang dalam hatinya, yang menyebabkan melalui tindakannya luar biasa sehingga mengaku menjadi Tuhan dan sebagainya. Lambang seorang yang begitu sombong dan angkuh. Mudah-mudahan kita tidak menjadi seperti itu. Kita baca ayat 41 hingga 42. A'udzubillahi. وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كُلِّهَا فَأَخَذْنَاهُمْ أَخْذَ عَزِيزٍ مُقْتَدِرٍ. Sadaqallahu. Surah Al-Azim. Dan sesungguhnya peringatan telah datang kepada keluarga Firaun
mereka mendustakan mukjizat kami semuanya, maka kami azab mereka dengan azab ya dari yang Maha Perkasa, Maha Berkuasa. Ada berapa mukjizat yang sampai kepada mereka? 9 ya, kepada mereka yang dinyatakan dalam surah sebelum ini. Kepada keluarga Firaun diberikan tongkat, Nabi Musa ya nampakkan putih bila diletakkan tangan di bawah tangannya ya. Kemudian ada lagi yang peristiwa katak, peristiwa darah dan sebagainya belalang di mana-mana. Semua itu adalah mukjizat untuk memberitahu kepada ahli Firaun, pada pengikut, pada rakyat Firaun ini bahawa Allah adalah yang berkuasa. Tetapi mereka gila kuasa, Ustaz. Mereka gila kuasa dan akhirnya sampai satu tahap mereka ataupun Firaun ini mengaku menjadi Tuhan. Jadi Allah kata mereka akan diazab oleh Azizim Muqtadir, oleh yang Maha Perkasa, yang amat berkuasa pada setiap inci daripada bumi Mesir, pada setiap harta yang ada, pada setiap tubuh yang ada pada Firaun dan juga kuncu-kuncunya. Peringatan ini untuk orang-orang yang gila kuasa ataupun dah ada kuasa. Maksudnya ada kuasa ni Allah bagi, tetapi kadang-kadang dia rasakan bahawa saya boleh kawal sana, saya boleh kawal sini, sehingga kan merasakan kita boleh berkumpul untuk menang. Pada ayat 44 Allah kata sebenarnya sayuhzamul jama', ya, mereka itu akan dikalahkan. Siapa yang sombong dengan kuasa, dia tidak guna kuasa untuk menjadikan Allah yang Maha Berkuasa, maka dia akan dihancurkan. Kerana balisa'atu mau'iduhum, hari kiamat adalah hari yang dijanjikan, dan hari kiamat ini adalah dahsyat dan amat pahit. Ya, amat pahit berbanding dengan kalau katakan ada kuasa kita gunakan, ada orang tegur untuk kita merendah diri, memang pahit. Tapi ada lagi satu yang lebih pahit, iaitu bila sampai di akhirat dan orang mujrimin ini berada dalam keadaan dalali wasu'ur pada ayat 47, iaitu sesat di dunia kerana tidak ada ilmu ataupun beramal dengan cara yang betul. Dia jadi pemimpin, dia ada kuasa, jadi dalam organisasi, tetapi dia tidak melaksanakan tugasnya dengan ilmu, tetapi dia main ikut cita rasa sendiri. Itu adalah dalal. Dan wasu'ur ini adalah api yang menyala-nyala di akhirat, kerana dah sesat dekat sini, sampai ke akhirat sesat juga. Ya, kerana apa? Asasnya adalah ilmu, dan ilmu itu sudah tentunya sumbernya daripada walaqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal mim muddakir, iaitu Allah berikan ilmu manfaatnya daripada al-Quran. Pada ayat 48 Allah kata pada orang yang sombong ini, yauma yusbhabuna finnari ala wujuhihim, mereka itu akan diseret dengan kaki, dengan tangan, bukan dengan dia punya muka, Ustaz. Muka. Mengapa muka? Kalau ikutkan kepada As-Sa'di, ya, salah seorang ulama, dia kata pasal muka ini adalah tempat kalau sakitnya amat sakit secara fizikal dan juga secara psikologi. Fizikal kalau ada jerawat, Ustaz, ya. Kalau kita ada jerawat kat sini ke sujud atas jerawat tu, betapa sakitnya. Belum lagi luka, belum lagi kalau katakan macam-macam ya perkara yang boleh menyakiti wajah kita. Tapi lebih daripada itu, bagi orang yang berkuasa, dia ada air muka istilahnya. Dia ada maruah, dan bila dia sombong kepada Allah SWT, Allah berikan kepada mereka diheret atas muka. Diheret atas muka. Tak dapat kita bayangkan, kita minta Allah jauhkan. Kerana apa? Kerana mereka menyalahgunakan kuasa yang Allah pinjamkan. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Semua yang Allah jadikan ini ada perinciannya. Jadi kita perlu ambil pelajaran, jangan selamba kita menggunakan segala kuasa yang ada, padahal itu pinjaman daripada Allah yang qadir, yang amat berkuasa. Membawa pada resolusi kita pada hari ini, kita saksikan yang pertama, kita muliakan tetamu dengan adab yang terpuji. Pada ayat 36-37, apabila kaum Lut itu dia cuba untuk mengganggu kepada tetamu, maka akhirnya Allah azab. Yang kedua, jadikan kisah dalam Al-Quran sebagai peringatan dalam hidup, ya, bukan sekadar cerita yang tidak ada peringatan. Dan yang ketiga, yakin dengan hari kiamat dan hari pembalasan yang dijanjikan akan tiba. Dan bagi yang berkuasa, sila guna kuasa untuk menaikkan nama Allah, bukan nama kita secara personal sahaja. Kita berdoa, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atraf an-nahar 'ala al-wajhi alladhi yurdika 'anna
waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Moga-moga Allah mengabulkan doa kita pada hari ini, pada hari Jumaat ini. Terus kita banyakkan berselawat dan juga bersedekah. Salah satunya tabung gerakan Al-Quran. Moga-moga dengan bersama dalam tabung ini tuan-tuan, kita dapat teruskan My Quran Time seterusnya. Dan lebih daripada itu, jika tuan-tuan juga ada program-program di tempat masing-masing berkaitan dengan Al-Quran, perlukan bantuan, sila berhubung dengan nombor yang tertera tadi agar kita dapat gunakan tabung ini untuk menaikkan Quran di mana jua. Kita bertemu lagi dalam episod akan datang, besok ulang kaji dan seterusnya, halaman seterusnya insya-Allah. My Quran Time, baca faham amal insya-Allah.